hakikatnya, realitinya yang diuji itu bukan pakaian zahir kita, bukan pangkat kita, bukan status kesihatan ataupun numbering angka umur kita. Sebenarnya yang diuji itu ialah keimanan kita, keyakinan kita. Bukankah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menyebutkan al-imanu hahuna, al-imanu hahuna, al-imanu hahuna. Yushirun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi salasa marrah. Nabi mengisyaratkan ke arah dadanya, ke arah hatinya 3 kali. Iman di sini, iman di sini, iman di sini. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Tahiyatan wa mubarakatan wa tahiyatan min indillah. Assalamualaikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanya sahaja untuk Allah, Allah yang menguasai sekalian alam. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya wad din wal akhirah. Dengan Allah kita memohon pertolongan, bantuan semua urusan, daripada urusan yang kecil hinggalah urusan yang besar, urusan dunia dan akhirat. Salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam berterusan kepada kekasih hati, bawah hati kita Rasulullah SAW, kekasihnya Allah. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Utusannya Rasulullah itu membawa rahmat bagi sekalian alam. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sadaqallahul azim. Surah Fussilat ayat 30 hingga 32. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka diuji dengan kesukaran, diuji dalam kehidupan, diuji dengan musibah, diuji dengan kesakitan masuk wad, diuji dengan penyakit wabak,
diuji dalam siri-siri kehidupannya. Thumma istaqamu, tetapi dia tetap beristiqamah, tetap bersolat, tetap bersabar, tidak mengeluh kesah, tetap menjaga hak-hak Allah, menjaga urusan agama, beristiqamah, maka akan turun ke atas mereka urusan kehidupan mereka para malaikat Allah. Mereka tidak bersendirian, bersama-sama mereka para malaikat Allah. Mereka tak takut, mereka tak bimbang. Wahai Nabi Muhammad, berikan berita gembira kepada mereka kelak di alam akhirat dengan syurga yang telah dijanjikan. Kamilah Allah yang menjadi wali penjagamu dalam urusan hidupmu di dunia dan urusan hidupmu di alam akhirat. Demikianlah bagimu apa yang telah kamu kehendaki, yang kamu cenderungkan bagi diri kamu, dan bagimu apa yang kamu pinta dan kamu harapkan. Semua itu adalah anugerah, perintah, anugerah daripada Allah SWT yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fadilatul Imam yang berusaha, Fadilatul Imam Tuan Bilal Nazir dan Lajatan Kuasa Masjid, seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, saudaraku dan saudariku yang diuji dengan musibah. Saya dipahamkan daripada Kampung Tengah, Kampung Bukit Lancung, dan yang lain-lain yang berada dengan kita pada malam ini berintikaf di masjid. Jagalah hak-hak Allah di masjid, insya-Allah. Peluang mendapat rahmat, keberkatan, berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya hadirin dan hadirat duyufur rahman, tetamu Allah yang didoakan kebaikan, al-khair, as-salamah, kesejahteraan, al-afiyah, kesihatan, al-yusru, kemudahan, al-barakah, keberkatan fid dunia, di dunia, ilal akhirah, sampailah kita mati menemui Allah SWT di alam akhirat. Sidang jemaah yang didoakan kebaikan, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita dapat berhimpun dan berkumpul di masjid. Saya datang daripada Kampung Jendera-Milih, 2 jalan nak datang sini kena tutup, air makin naik. Daripada Jendera-Milih ikut jalan Dengkir tak boleh, air dah naik sungai. Nak ikut Putrajaya Sungai Merap, air pun dah naik. Kena lalu ikut Sungai Buah, masuk tol Southville, ikut Plus datang ke sini. Hakikatnya sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita sedang dan akan terus diuji. Sama ada daripada sahabat-sahabat daripada Kampung Tengah, Bukit Lancung, ataupun sahabat-sahabat kejiranan yang melazimi datang ke masjid, semua kita telah melalui situasi yang dahsyat selama hampir 2 tahun. Jangan pernah lupa, jangan pernah alpa, jangan pernah ghaflah. Wabak pandemik COVID, dan wabak itu masih lagi ada kesannya, natijahnya, implikasinya kepada semua daripada kita. Maka oleh sebab itu sidang jemaah yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, hakikatnya, realitinya yang diuji itu bukan pakaian zahir kita, bukan pangkat kita, bukan status kesihatan ataupun numbering angka umur kita. Sebenarnya yang diuji itu ialah keimanan kita, keyakinan kita.
Bukankah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menyebutkan al-imanu hahuna, al-imanu hahuna, al-imanu hahuna. Yushirun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi salasa marrah. Nabi mengisyaratkan ke arah dadanya, ke arah hatinya 3 kali. Iman di sini, iman di sini, iman di sini. Sidang jemaah, maka apa yang kita akan lalui selepas daripada ini ialah situasi ataupun keadaan yang lebih sukar. Situasi ataupun keadaan yang lebih sukar, dan kita tidak akan kembali kepada normal. Kalau kita duk Arab macam dulu, tak ada tuan-tuan. Baru ni tuan-tuan ada viral satu ungkapan ulama daripada Timur Tengah mengenai situasi satu dunia. Saya suka membacakannya kerana ianya betul-betul kena kepada kita tuan-tuan. Kena kepada kita semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sidang jemaah mati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kata-kata Syekh Muhammad Hisham daripada Lubnan? Hidup ini tidak akan kembali normal seperti sebelumnya. Segala sesuatu akan berubah, dan perubahan yang terjadi mungkin akan sangat dahsyat. Akan adanya banyak fitnah yang berlaku, maka hindarilah fitnah. Jagalah dirimu sendiri dan ahli keluargamu. Semoga Allah SWT mengampunkan kita. Ini tuan-tuan, ulama kita dah sebut tentang perkara dan situasi yang akan berlaku. Maka oleh sebab tu sidang jemaah mati Allah SWT, benarlah kata Sayyidina Ali, ada asar daripada Sayyidina Ali. Ala inna fil ardi aniyatullah. Ingat, di atas muka bumi Allah ini ada bijana Allah, takungan Allah. Seumpama ini di tangan saya ni, umpama takungan dan bijana Allah. Ala wahya qulubil insan. Takungan Allah itu adalah hati-hati manusia. Hari ini ayo kita koreksi balik apa yang sebenarnya berada dalam lubuk hati kita. Puas dah hidup 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, apa dia yang sebenarnya ada dalam hati kita? Yang kita isi apa dia? Yang kita bajai apa dia? Yang kita sirami, yang kita pagar apa dia? Maka tidak dapat tidak tuan-tuan, benda yang kita kena siram, yang kita kena baja, bahkan kita kena isi, iaitu 6 rukun iman. Al-imanu billah, al-imanu bil malaikah, al-imanu bil kutub al-munazzal, al-imanu bil rusul, al-imanu biyaumil qiyamah, al-imanu bil qada' wal qadar, khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan, beriman kepada rasul-rasul yang telah diutuskan, beriman kepada kejadian hari kiamat dan segala yang berkait tentangnya, beriman kepada qada' dan qadar, yang baik dan yang buruk. Maka oleh sebab tu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, ingat kembali, kita koreksi balik, kita muhasabah balik betapa besarnya persoalan keimanan. Usia dakwah Nabi SAW di Mekah 23 sinin, 23 tahun, menekankan, memperkasakan, mendasarkan tentang persoalan keimanan. Belum ada solat, belum ada zakat, belum ada haji umrah. Yang ada hanyalah penekanan persoalan mengenai iman, akidah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab tu sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita sedang diuji, telah diuji dan akan terus diuji, belum datang lagi Imam Mahdi, akan datang.
setahun, 2 tahun. Be ready lah tuan-tuan. Akan turunlah benda-benda yang lebih besar tuan-tuan. Maka ada perkara yang tak dapat tidak ingin saya ingatkan kepada saya, khususnya ahli keluarga saya dan sekalian. Ada perkara yang kita kena usahakan. Ada perkara yang kita kena buat. Ada perkara yang perlu kita, iaitu persoalan mempelajari ataupun bagi yang telah mempelajari, memperbaharui ilmu yang berkaitan tentang fardu ain, ilmu yang berkaitan tentang tauhid, akidah, tasawuf, ilmu yang berkaitan dengan fiqh, ibadah, ilmu yang berkaitan tentang ilmu adab, akhlak lapangan ataupun ilmu tasawuf. Ulama menyebutkan innal ilma tanqasmu ila qismain, ilmu itu terbagi pada pembagian yang dua. Yang pertama namanya ilmu fardu ain. Yang kedua pembahagian namanya ilmu fardul kifayah. Ilmu fardu ain, setiap daripada kita yang berada dalam masjid ni amrun la budda minhu, tak dapat tidak kita kena belajar. Tadi tuan-tuan sidang jemaah mati Allah Subhanahu taala, kita mengakui dan kita telah bersetuju ya kita adalah hamba Allah. Surah Az-Zariyat Allah beritahu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan kamu jin manusia kecuali kejadian dan penciptaan kamu supaya kamu dalam hal keadaan jin dan manusia apa dia? Liya'budun, dalam hal ihwal senantiasa mengabdikan dirimu kepadaku, kepada Allah. Dalam hadis kursi yang panjang, Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, bal khalaqakum ya ibna Adam, bal khalaqakum sekalian anak Adam, bahkan sebenarnya hakikatnya kamu aku jadikan lita'buduni tawilan, supaya kamu beribadah, mengabdikan dirimu kepada aku berpanjangan. Pendek kata tuan-tuan, kita semua hamba Allah. Hamba Allah dalam masjid, hamba Allah luar masjid, hamba Allah di tempat kerja, hamba Allah SWT ketika bermusafir, hamba Allah SWT ketika bermukim, hamba Allah SWT ketika muda, ketika beranjak usia, hamba Allah SWT ketika senang, ketika susah, hamba Allah SWT sebelum pandemik, ketika pandemik, ketika selepas pandemik. Kita hamba Allah SWT tak kala diuji dengan musibah macam hari ni. Allahu Akbar tuan. Dan kita adalah hamba Allah SWT sebelum, sedang diuji ataupun selepas diuji. Kita adalah hamba Allah SWT sepanjang masa, lailan wa nahara, siang malam 24 jam. Kita sihat, tak kala duduk di Maib kena Covid, duduk di ward, duduk sakit di hospital. Kita tegar, kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kadang masalahnya tuan-tuan sidang jemaah, kita tahu kita hamba Allah, dia tinggal satu benda yang dia tak bawa, dia tak berapa nak perhalusi, kena mengaji. Nak jadi hamba Allah kena mengaji, nak tahu benda ni mana ustaz, benda ni ibadah, benda ni tak ibadah, nak tahu benda ni wajib, benda ni sunat, benda ni makruh, benda ni haram, benda ni harus, mubah, kena mengaji, kena belajar. Maka ulama dah susun prioriti keutamaan ilmu itu. Pertama, ilmu fardu ain. Siapapun kita, ustaz saya frontliner, saya doktor, jadilah kita doktor yang melepasi ilmu fardu ain. Kita arkitek yang membina bunian, bangunan, mencakar langit, kemajuan dan seumpamanya, ya arkitek yang beriman yang melepasi ilmu fardu ain. Siapapun kita tuan-tuan, kau ustaz, kau alim, kau kerja kerajaan, kau kerja swasta, saya usahawan online. Ni pukul 9 ni lepas isyak ni macam-macam lah kan, dia punya jadual dia online ni. Kena belajar ilmu fardu ain. Baru ni jumpa satu kawan, ustaz saya kerja dia gali kubur. Syekh, entah gali kubur pun entah lepas ilmu fardu ain. Tak ada orang tak lepas ilmu fardu ain. Kena mengaji ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin. Maka hari ni tuan sidang jemaah, suka saya nak mempertegaskan tuan,
Hari ni banyak orang nak cari dan belajar, bahkan mau bercakap tentang ilmu tauhid dan ilmu akidah pakai akal. Berasa selalu bercakap motivasi, berasa boleh bercakap. Tuan-tuan, as-sanadu minad din. Ulama menyebutkan sanad itu daripada agama. Kalau tak kerana sanad, kita mengaji melalui guru atau guru atau guru atau guru, tuan-tuan, mengenai agama ni, tuan, manusia akan bercakap ikut dan dia bercakap. Tuan-tuan, maka oleh sebab tu, tuan, ulama-ulama kita dah karang, tuan-tuan. Antara yang suka saya petik di sini, tuan-tuan, ialah Syekh Wan Daud Al-Fatani. Syekh Wan Daud Al-Fatani yang dilahirkan dilahirkan pada 1769 di Krisik Fatani. Sikit kita dengar manakib dia punya silsilah je. Kemudian mengaji di Krisik, kemudian mengaji di Aceh 2 tahun, kemudian menyambung pengajiannya di Mekah 30 tahun. Salasina sinin, 30 tahun. Kemudian menyambung pengajiannya ke Madinah 5 tahun. Berapa jumlah pengajian ilmu agamanya? 35 tahun. Luar biasa. Kemudian tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, dia dah mengaji 35 tahun tu, tuan-tuan. Dia tak lupa tentang tanah lahirnya di Patani. Kalau tuan-tuan buka sejarah, tuan, 1822 ke 1800, tuan-tuan, ketika itu Siam nak jajah Patani. Dia balik. Jiwa patriotik, negarawan, mempertahankan lawan Siam. Dan sepanjang pengajian ni, tuan, sepanjang kerjaya dia telah menulis 58 kitab agama. Mengaji 35 tahun, dia buat 50, pecah pada 4 cabangan ilmu. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan sejarah. Ada 58 buah kitab. Sekadar menyebutkan beberapa kitab, Durus As-Samin. Tuan-tuan mungkin ada mengaji Durus As-Samin, kitab akidah yang terkenal, Durus As-Samin, kita kata pondok. Fiqh antaranya Muniatul Musalli, Tasawuf Minhajul Abidin. Tuan-tuan mungkin mengaji di masjid ini, Bidayatul Hidayah, dan Tarikh Al-Fatani, Tarikh Fatani, kitab sejarah Fatani. 58 buah kitab. Hebatnya Syekh Wan Daud Al-Fatani ni, tuan-tuan, sepanjang dia dia punya perkhidmatan itu, semasa itu kerajaan yang memerintah ialah Khilafah Osmaniyah, namanya Sultan Salim ketiga. Tuan-tuan boleh tengok Google Image, dia pakai serban besar. Hebatnya atuk kita ni, tuan, ulama Nusantara ni, atuk atas kita 200 tahun, 200 lebih tahun ni, tuan, dia telah diberikan 5 gelaran oleh Khilafah Osmaniyah. Besar, tuan, Khilafah Osman zaman tu. Daripada Maghribi, Jazairah, Libya, Mesir, sampai ke Jazirah Arab, sampai ke Turki, sepertiga dunia, tuan. Dia tak macam hari ni. Baru ni kita kan Selangor bagi Datuk Tan Sri kan, baru ni Selangor kita, negeri kita, tuan, kecil semenanjung Malaysia. Sebelum tu Melaka kecil. Ini khilafah. Dan dia ni bukan orang Arab, orang Melayu kita. Dia dapat 5 gelaran: Al-Alim, Al-Allamah, Al-Fahamah, Al-Arif, Ar-Rabbani. Di atas ketokohan dan keilmuan yang luar biasa yang ada pada Syekh Wan Daud Al-Fatani, diberikan pentaulihan boleh mengajar di Masjidil Haram dan dilantik sebagai Syekh Haji Melayu yang pertama ketika itu. Dah apalah kaitannya Ustaz dengan Usuluddin Tauhid ni? Tuan-tuan, saya jumpa dalam kitab karangan, antara banyak-banyak karangannya, satu kitab namanya Al-Bahjah As-Sanniyah. Kitab Jawi Melayu, usianya 200 tahun, mensyarah kepada kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh As-Sayyid Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki. Ada 58 nazam pada nazam yang ke-14. Ni hujah, tuan, ni bukti. Apa disebut? Fahfaz li khamsina bihukmin wajibin, maka hendaklah kamu menghafaz dan menjaga 50 cabangan iman, 50 simpulan iman. Jadi saya nak menghuraikan, tuan-tuan, tentang dalam ilmu akidah tu nak belajar apa.
Nak selamat diri akhir zaman ni, kita nak selamat menyelesaikan ilmu fardhu ain, nak belajar apa? Dia sebutkan dalam ni 50 cabangan iman. Alamak, ustaz tak pernah dengar 50, saya dengar 6. Tadi ustaz sebut 6, ni 50, banyak ustaz. Kita dengar dulu. Apa katanya tuan-tuan? Pada la ilaha illallah ada 41, iaitu 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi Allah. 20, 21, 41. Muhammadun Rasulullah, iaitu ada 9. Apa itu 9? 4 sifat yang wajib bagi Rasul: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Dan 4 sifat yang berlawan kepada 4 sifat yang wajib tadi, iaitu sifat mustahil, 1 sifat yang harus bagi Rasul. Habis berapa semua? 9. 9 campur 41, 50. Ke atas saya dan sidang jemaah hadirin dan hadirat yang berada dalam masjid yang mulia ini, kita kena belajar. Bermula daripada 20 sifat yang wajib. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun hayyun, sama' basar, ila akhir. Ini ulama kita dah lock dah. Sebab tu tuan-tuan, sedang kita buka balik sejarah kita, tuan, Malaysia kita dulu nak merdeka, tuan-tuan, atuk kepada mantan Perdana Menteri kita, Syekh Tuan Guru Abdullah Fahim. Dia dah buat satu takhrij, dia dah lock dah. Ulama-ulama silam kita, tuan, dia dah lock dah. Kita Nusantara, kita semua ni akidah kita ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Fiqh kita fiqh al-Imam Syafi'i. Tasawuf kita Imam Ghazali rahimahullah. Habis kita menolak Syiah, kita menolak akidah Syiah, akidah Khawarij, kita tolak akidah Jabariyah, Qadariyah, Abadiyah yang pelik-pelik ni. Qadariyah jauh. Dan sebab apa ustaz, tuan-tuan? Allahu Akbar. Tuan-tuan yang pernah belajar di luar negara, mungkin ada kalangan tuan-tuan yang mengaji di UK, di USA. Ialah kita yang pengajian agamanya Jordan, kita jumpa kawan-kawan kita lah, macam-macam fahaman. Baik, belajar orang makan, suka tolong orang, memanglah. Tanya akidah apa? Akidah Syiah. Satu kawan daripada Oman, akidah apa? Khawarij. Kita pun kurun, subhanallah. Tuan-tuan, maka kita ni dah benar lah, tuan. Akidah kita ni dah membentuk akidah majoriti mu'zam Asy'ariyah. Maka kita kena mengaji. Maka Syekh Wanda Fatani dah sebutkan, kita mengaji sifat 20, 50 tu sifat 20 yang wajib dipanggil belajar sifat 20. Dulu kita dah pernah belajar dulu masa kita kecil remaja. Kita belajar lagi, perbaharui lagi ilmu-ilmu ini, termasuk rukun-rukun iman yang lain. Kan? Apa beza kudrat dengan qadiran? Ni soalan macam soalan PSA ataupun soalan ustaz-ustaz nak ambil tauliah Selangor, kan? Ustaz saya bukan dah, ini kena tahu tuan-tuan secara ijmal. Sebab ini persoalan tauhid, persoalan akidah, persoalan awaluddin ma'rifatullah, seawal-awal agama mengenal Allah SWT. Tuan-tuan, hadir malam ini bersama-sama dengan saya menjayakan majlis ilmu, halaqah zikir, duduk beriktikaf, niat lagi dalam duduk majlis ilmu. Jangan lupa niat yang ketiga, niat menanti solat selepas solat. Tadi kita dah solat maghrib, sebentar lagi kita akan tolak isyak. Kita tunggu itu disebut sebagai sunnah, disebut sebagai ribat, satu amalan yang hebat yang menguatkan dan mengutuhkan iman. Maka sebab tuan sedang jemaah mati Allah SWT, pahala-pahala ni bukan saya yang bagi, confirm. Bukan imam, bukan jawatankuasa masjid, bukan, tuan-tuan. Yang bagi tu Allah. Kita nak pahala tu Allah bagi pada kita, kita kena kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah, seawal-awal agama mengenal Allah. Ulama yang mengaji 35 tahun ni, atuk kita tuan-tuan, Syekh Wandot Fatani mengaji 5 tahun, dia dah buat kitab, dia beritahu nak belajar, nak tahu, kenal sifat 20. 200 tahun dulu dah sebut, tuan-tuan.
Tiba-tiba tengok dekat internet ni, zaman-zaman PKP kan, duduk internet ada pula mana pula ustaz pendakwah kata ni apa punya ngaji ilmu sifat 20 ni main mana. Main mana cari kitab Syekh Wadud Fatani. Hantar mengaji berapa lama Syekh? Syekh Wadud Fatani 35 tahun. Dapat pengiktirafan, entah dapat pengiktirafan followers, likers dekat internet. Ini Sultan Salim yang ketiga, serban besar tu bagi pengiktirafan. Ini saya nak menolak. Hari ni tuan-tuan, orang nak mencari agama hanya semata-mata buka Quran tengok terjemah, baca ikut faham dia, tak berguru. Buka pula kitab hadis, hadis-hadis tengok terjemahan, faham dia, tak berguru, kemudian bercakap bukan tuan, bukan torik kita. Tuan-tuan nak selamat akhir zaman, yang disebut nanti zaman fitnah yang dahsyat, walaupun Dajjal tu tulisin tuan kat kepala dia kafir. Ada orang tanya kenapa pula dah tulis kafir orang, kita semua pandailah Jawi kan, tapi ikut juga. Itu zaman fitnah. Maka nak selamat fitnah pada zaman yang dahsyat itu, tidak lain dan tidak bukan kita kena mengaji. Kena selesai ilmu fardu ain. Balik, kita sebut kita Asy'ariyah wal Maturidah, balik belajar balik ilmu akidah melalui kitab-kitab, melalui kitab-kitab kuning, kitab-kitab ulama Nusantara kita yang dah tulis tuan, kita mengaji balik. Kadang orang kita tuan tu, ustaz saya ni, I ni geli lah ustaz Jawi ustaz, saya tak pandai. Tuan-tuan mujahadah lah sikit. Lagipun terjemahan dalam tulisan Rumi pun dah ada, kita belajar balik. Kalau kita belajar daripada kitab Arab semata-mata, tak ada jaminan, mungkin penulisnya ada faham-faham yang lain. Kita ambil lah kitab-kitab Jawi, ulama-ulama Melayu atuk nenek kita, Tok kenali mengaji 15 tahun, bawa RM50 naik kapal mengaji di Mekah. Syekh Abdul Samad Al-Palembangi sekadar menyebutkan beberapa nama ulama-ulama kita. Itu tuan sidang jemaah mati Allah SWT. Maka tujuan saya pada malam ni tuan, ialah kita nak kata macam mana tuan, kita semua telah melalui wabak, zaman wabak, ujian yang dahsyat, dan hari ni kita melalui situasi dan kita tak tahu apa yang berlaku malam ini. Pagi ni pula kata air akan dibuka lagi ke, wallahualam hujan, wallahualam tuan. Maka benda yang kita kena usahakan di saat-saat ini tuan, ayuh terus kita upgrade ilmu agama kita, upgrade, tambah ilmu tauhid kita, akidah kita kepada Allah SWT. Hatta tuan-tuan, kita mengharungi ujian ini dengan sangka baik kepada Allah SWT. Jangan ada di kalangan kita yang mengeluh. Jangan ada di kalangan kita yang mengeluh. Baru ni saya duk tengok cerita-cerita alam maya ni kan. Dulu bila mana masjid kita tutup, banyak orang tulis bila nak buka, bila nak buka. Tuan-tuan perasan tak, bila masjid dia buka, tak datang dia ke masjid. Tengok-tengok ke alam maya apa, boleh pergi tempat lain, Langkawi boleh pergi, pantai boleh pergi, masjid tak pergi lagi. Kadang-kadang kawan kita juga bila ajak Syekh, bila nak mari, dia gunakan alasan, Allah selagi sembahyang berjarak, I tak nak datang. La ilaha illallah. Hari ini bila mana Allah uji sebegini tuan-tuan, baru kita nak sampai, kita muhasabah, istighfar, takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut-takut kita di kalangan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tak cepat-cepat beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan sidang jemaah mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itulah tazkirah kita pada malam ini. Cubit-cubit sayang lah tuan-tuan ni. Cubit-cubit, saya pun berdebar juga. Kalau saya nak balik ni ikut Tol Sohville ni, kalau air dekat Sungai Buah tu naik, saya tak boleh balik tuan. Tetap saya balik sini, tidur sini tuan. Masing-masing gitu. Tapi kita kena buat, saya kena menyampaikan dakwah. Saya kena, inilah saham saya di alam kubur. Tuan-tuan datang ke masjid beriktikaf, inilah saham kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah wallahu alam. Ampun maaf sekadar itu tazkirah ringkas kuliah maghrib kita pada malam ini. Yang benar yang sahih daripada Allah, yang kurang daripada diri saya. Aku liquli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla fayattabi'una
minna hasanah. Ya Allah, Kau golongkan kami, mereka yang bersama-sama dengan kami pada malam ini, ya Allah, daripada golongan orang-orang yang suka mendengar kalimat pengajaran yang baik. Kurniakan kami kekuatan mengamalkannya dalam kehidupan individu, berkeluarga dan masyarakat. Allah menja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudahu ya Allah. Allahumma idfa' warfa'na al-ghala wal waba wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wal balaya ma zahara minha wa ma wabatan. Rabbana wa taqabbal minna du'a. Rabbana wa taqabbal minna du'a. Ya Allah, majurna fi musibati khair minha. Ya Allah, di atas ujian musibah yang Kau berikan kepada kami, gantikanlah sesuatu yang lebih baik daripada itu, wahai Allah, dan jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang sabar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bi fadlika wa judika wa bi karamika ya karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.